Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami guru mengajarkan subjek dakwah dan isu kontemporari untuk TWI 4.3 menggunakan tajuk isu-isu berkaitan pembangunan ekonomi Malaysia. Untuk membuang masa, saya akan masukkan pada guna. Pengenalan. Pembangunan ekonomi ini adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan hitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi sesuatu negara. Seterusnya, pembangunan ekonomi ini adalah sebuah negara adalah berdasarkan keupayaannya untuk menjaga kekayaan dan kemajuan dalam masyarakat dan ekonomi. Itu adalah konsep yang merupakan kebahagiaan daripada ekonomi sebagai disiplin dan dipelajari dalam sebuah khusus ekonomi pembangunan. Seterusnya, pembangunan ekonomi ini adalah satu rangkaian proses untuk meningkatkan lagi kesejahteraan ekonomi sesebuah. Masuk pada isu yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Isu ini amat diperlukan untuk memudahkan kehidupan ekonomi dalam pembangunan negara. Pembangunan ekonomi tidak banyak mengikuti tanpa jumlah hak dan kesejahteraan dan keadilan sosial. Jadi, merupakan sebuah institusi yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi di Malaysia. Yang pertama adalah Amanah Ikhtiar Malaysia dalam Perikatan AIM. Yang kedua pula Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia. Kata pendek dia, nama pendek dia ialah YAPIM. Kedua ini adalah sama. Perubahan orang adalah untuk mengurangkan kemiskinan di Malaysia yang melalui pengeluaran pembiayaan sosial pada penduduk miskin di luar negeri dan membiayai kegiatan kecil yang menambahkan pendapatan dan kualiti. Masuk kepada konsep pembangunan ekonomi. Definisi pembangunan ekonomi ini adalah pembangunan ekonomi ini bukan sebagai proses pembangunan yang dilaksanakan oleh sesuatu negara atau daerah dalam rangka untuk memakmurkan warga negara penduduk daerah. Ekonomi pembangunan merupakan sebagai bidang studi yang mengkaji pembangunan ekonomi di suatu negara. Dimaksudkan kepada objektif pembangunan ekonomi. Yang pertama adalah mereka pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan kualiti masyarakat ekonomi dengan penghakilan pendapatan. Terusnya nombor dua, tingkatkan pekerjaan dengan menambahkan lagi bidang pekerjaan yang dapat menyerap yang kurang efektif. Yang ketiga pula, meningkatkan kualiti pendidikan untuk meningkatkan kualiti sumber manusia. Definisi pembangunan ekonomi Islam. Definisi untuk pembangunan ekonomi Islam adalah Islam mentarifkan pertumbuhan ekonomi sebagai pembangunan berterusan faktor pengeluaran yang betul dan yang mampu menyumbang pada kesejahteraan manusia. Islam ini lebih mementingkan kepada kesejahteraan sebuah umat. Seterusnya, pembangunan ekonomi adalah merupakan aktiviti menyeluruh dalam bidang pengeluaran yang berkait rapat dengan keadilan penghasilan. Dalam ketiga pula, perkembangan merangkumi sisi yang lebih luas untuk pengembangan dan kemajuan hasil penjara dan pengeluaran manusia. Masuk kepada strategi pembangunan ekonomi Islam. Yang pertama, strategi ekonomi Islam adalah strategi untuk mencipta peluang pekerjaan yang begitu tetap. Dan yang kedua pula adalah strategi untuk mencipta peluang keusahawanan. Itu adalah dua strategi dalam pembangunan ekonomi itu. Itu saja yang dapat saya katakan dalam bagian saya. Saya serahkan kepada kawan saya untuk meneruskan lagi perbincangan pada hari ini yang bertajuk pembangunan ekonomi di Malaysia. Jadi, terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amirul Azhar bin Muhammad 050246. Kali ini saya akan menerangkan isu-isu pembangunan ekonomi berdasarkan isu-isunya. Ialah isu yang pertama ialah kemiskinan. Kemiskinan, jika kita lihat di Malaysia, pembangunan ekonomi di Malaysia, Jabatan Perangkaan Malaysia mengeluarkan statistik PGK, pendapatan garis kemiskinan semakin tinggi, iaitu pada tahun 2020. Maknanya kadar kemiskinan di Malaysia ini semakin tinggi, meningkat setiap tahun. Hal ini kerana pendapatan tidak mencukupi dan memberi kesan kepada pemakanan yang kurang, air yang tidak mencukupi, keselamatan yang terjejas, masalah hutang dan pembayaran hutang. Kita lihat infrastruktur awam yang tidak mencukupi seperti bekalan air bersih, kumbahan perpalitan jalan raya, siaran kaki dan sebagainya, yang menambahkan bebanan kesihatan dan bebanan kerja. Yang seterusnya, latihan kemahiran dari kerajaan kurang memuaskan. Jika kita lihat Institut ILIM, Latihan Islam Malaysia iaitu ILIM, iaitu lemah dalam merancang program latihan supaya bertepatan dengan kumpulan sasaran. Yang seterusnya, kekangan pusat latihan kemahiran ini dalam pengandalan program kemahiran. Itu kekangan ini yang dikaji adalah dari segi peruntukan kewangan, dalam penyediaan kelengkapan, peralatan dan sebagainya. Yang ketiga ialah fasiliti kesihatan kerajaan membasmi kemiskinan kurang memuaskan. Hal ini kerana perkhidmatan penjagaan paliatif masih kurang memuaskan. Dan seterusnya, punca masalah adalah kekurangan fasiliti, pakar dan pusat rawatan. Jika kita lihat Quality of the Debt Index yang diterbitkan oleh The Economist Intelligence Unit pada 2015, Malaysia berada di kedudukan 38 daripada 80 negara, di belakang Mongolia, Uganda, Afrika Selatan, Cuba, Costa Rica dan Jordan untuk perkhidmatan penjagaan paliatif. Ini menunjukkan bahawa Malaysia masih berada di tahap yang rendah dalam faktor kesihatan kerajaan untuk membasmi kemiskinan. Yang seterusnya adalah isu gelandangan di Malaysia. Tahap kesihatan mental dan kemahiran hidup gelandangan ini kurang memuaskan. Seterusnya adalah aktiviti dalam kehidupan seharian seperti mandi, pemakaian, pemakanan, kekemasan diri, aktiviti instrumental dalam kehidupan seharian, iaitu dalam penyediaan makanan, penjagaan pakaian, kebersihan, penjagaan rumah, pengurusan kewangan dan kemahiran komoditi, hasil pengangkutan pengurusan masa, integrasi sosial dan keselamatan sosial kurang dititik beratkan oleh kerajaan. Yang seterusnya, jika kita lihat isu yang seterusnya adalah agihan kekayaan negara. Jika kita lihat, agihan ini tidak sama rata atau sama taraf walaupun dasar ekonomi baru DEP telah diperkenalkan. Ini menyebabkan perbalahan, pergaduhan disebabkan agihan kekayaan yang tidak teratur dan telus. Contohnya isu 13 Mei 1969 yang mengakibatkan tragedi berdarah antara kaum akibat ketidaksamarataan agihan kekayaan di Malaysia. Yang seterusnya ialah peluang pekerjaan. Jika kita lihat peluang pekerjaan terhad akibat berlakunya pandemik COVID pada tahun 2020 mengakibatkan masyarakat telah kehilangan pekerjaan dan graduan mahasiswa yang menganggur. Jika kita lihat sekarang, sebelum COVID-19 pun kita dapat mengkaji bahawa golongan mahasiswa fresh graduate tidak mendapat pekerjaan berdasarkan apa yang dia belajar di universiti, berdasarkan kemahiran yang mereka miliki. Peluang pekerjaan yang terhad akan menyebabkan penyumbangan jenayah di Malaysia ini akan meningkat akibat mereka yang terdesak memerlukan duit. Dan disebabkan kadar peluang pekerjaan ini kurang, maka kadar kemiskinan juga akan meningkat. Seterusnya, isu-isu ini adalah perusahaan negara terjejas. Jika kita lihat industri kecil dan sederhana iaitu AKS
Menurut Pembangunan Usahawan dan Koperasi, seramai 37,415 perniagaan dilapor gulung tikar akibat pandemik COVID-19. Ini menyebabkan ekonomi negara terjejas kerana perusahaan AKS merupakan salah satu faktor penyumbang kepada ekonomi Malaysia. Selain itu, industri berat juga diarahkan tutup disebabkan akibat COVID-19. Ini menyebabkan pekerja-pekerja ini telah diberhentikan dan mengakibatkan mereka menganggur dan tiada pendapatan. Hal ini kerana sumber pendapatan mereka berdasarkan pekerjaan mereka berdasarkan industri berat ini sahaja. Selain itu adalah bebanan hutang negara meningkat. Yang pertama, korupsi. Isu rasuah negara adalah penyumbang kepada bebanan hutang negara. Sebagai contohnya, YMDB yang bernilai 32 bilion. Mata wang negara menurun adalah satu sebab. Pelabur asing juga telah menarik diri daripada pasaran negara kerana ketidakcekapan kerajaan, kerana gagal mewujudkan hubungan baik dengan negara-negara luar. Kegagalan disebabkan hutang oleh rakyat juga. Sebagai contoh, akibat pandemik 19, rakyat tidak mampu menjelaskan hutang akibat mereka tidak bekerja. Sebelum COVID-19 juga, bayaran hutang seperti PTPTN, loan bank dan sebagainya juga mempengaruhi isu-isu bebanan hutang negara ini semakin meningkat. Dan akhir sekali ialah refleksi ataupun ulasan isu-isu pembangunan ekonomi di Malaysia sebagai pendakwah. Sebagai pendakwah, kita mestilah menasihati golongan gelandangan untuk menjaga kebersihan diri. Hal ini kerana an-nazafatul minal iman. Yang kedua ialah sebagai pendakwah, kita haruslah memberi pandangan kepada kerajaan dalam menangani isu-isu kesihatan di Malaysia. Kerana jika kita lihat, isu-isu kesihatan ini adalah amat penting untuk negara kita. Yang ketiga ialah isu terbesar dalam pembangunan ekonomi Malaysia ialah tahap perkhidmatan kesihatan masih kurang memuaskan. Maknanya, kita sebagai pendakwah mestilah menasihati kerajaan supaya meningkatkan fasiliti-fasiliti kesihatan supaya kesihatan rakyat Malaysia akan terjamin. Dan akhir sekali adalah latihan kemahiran di Malaysia amat tidak memuaskan dari segi kewangan dan tidak setanding dengan negara maju yang lain. Maka kita sebagai pendakwah mestilah menasihati kerajaan supaya memuaskan fasiliti, meningkatkan fasiliti latihan di Malaysia supaya setanding dengan negara-negara maju yang lain. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aidin bin Ismail, Geometri 051635. Okey, pada hari ini saya merupakan pembentangan terakhir pada kumpulan saya, iaitu selaku pembentang yang ketiga. Dan hari ini saya akan membincangkan atau membahaskan berkaitan tentang cadangan ataupun solusi bagi mengatasi isu-isu kemiskinan, isu-isu pembangunan ekonomi di Malaysia. Okay, kita akan pergi ke slide yang seterusnya. Okay, antara isu-isu ekonomi yang telah dibincangkan oleh pembentangan pertama iaitu berkaitan dengan isu kemiskinan. Oleh itu, saya selaku pembentangan 3 akan membahaskan berkaitan dengan cadangan atau solusi untuk mengatasi isu kemiskinan. Untuk sedia maklum, isu kemiskinan ni merupakan orang kata kayu ukur kepada tahap ekonomi sesebuah negara. Oleh itu, solusi atau cadangan yang pertama bagi mengurangkan isu kemiskinan, yang pertama adalah tingkatkan taraf pendidikan negara. Kenapa perlunya kita menyediakan taraf pendidikan negara? Sekiranya semua masyarakat, semua rakyat di negara kita mempunyai taraf pendidikan, maka
isu kemiskinan juga turut berkurang. Kerana apa? Apabila yang ada taraf pendidikan secara khususnya secara automatiknya, dia akan adanya peluang pekerjaan. Rata-rata rakyat Malaysia atau negara lain yang tidak ada peluang pekerjaan disebabkan diorang tiada taraf pendidikan. Oleh itu, apabila kerajaan menyediakan pendidikan untuk semua tahap, untuk semua golongan, terutama golongan istimewa iaitu OKU, golongan anak muda, golongan semua orang, semua tahap, oleh itu negara akan mempunyai kadar isu kemiskinan yang akan rendah lah apabila semua orang menerima tahap pendidikan. Rata-rata baru-baru ini terdapat juga orang-orang di pelosok, contoh orang-orang asli yang berada di hulu-hulu dan sebagainya, mereka tidak berpeluang untuk mendapat pendidikan. Sekiranya mereka ini diberikan pendedahan tentang pendidikan dan sebagainya, maka negara kita juga, taraf kemiskinan negara kita juga akan menurun. Selain itu, apa yang perlu kerajaan perlu tingkatkan taraf pendidikan negara adalah menyediakan pelbagai tahap pendidikan, pelbagai aspek. Tak semestinya akademi saja. Pertama, negara perlu menyediakan taraf pendidikan dari segi akademi, kemahiran, sukan dan untuk golongan istimewa juga. Sebab apa? Semua orang mempunyai kelebihan berlainan dan setiap orang ada kelebihan masing-masing. Tak semua orang boleh dalam bidang akademik, tak semua orang ada bidang dalam kemahiran, tak semua orang ada bidang dalam sukan. Sekiranya negara kita menyediakan taraf pendidikan yang pelbagai, oleh itu orang akan cenderung untuk mencari ilmu dan menimba ilmu. Sebab apa? Ilmu inilah yang menentukan kita punya pendapatan. Ilmu juga akan yang menentukan kita punya taraf kehidupan. Sekiranya kita ada ilmu yang banyak, InsyaAllah kita punya kehidupan juga akan stabil ataupun keadaannya selesa lah. Okay. Selain itu, kerajaan juga perlu memastikan semua orang menerima pendidikan supaya tidak ada yang terlepas pandang. Rata-rata ada juga, contoh di negara luar, ada juga orang yang tidak menerima pendidikan. Disebabkan apa? Disebabkan mereka terlalu jauh atau tiada kemudahan dalam nak menuntut ilmu. Okay, yang seterusnya bagi mengatasi isu kemiskinan adalah meneruskan pembangunan ekonomi. Rata-rata kalau kita dapat lihat isu kemiskinan ini, dia akan meningkat sekiranya diorang tidak ada perumahan, diorang tidak ada kemudahan dan sebagainya. Oleh itu, apabila kerajaan menyediakan infrastruktur secukupnya kepada rakyat yang memerlukan, secara automatiknya mereka akan, kadar kemiskinan negara juga akan turut menurun apabila kita menyediakan rumah kos rendah dan sebagainya. Sebab rata-rata negara kita adanya orang tidak mempunyai pendapatan dan sebagainya. Itu menyebabkan kadar kemiskinan di negara kita meningkat. Sebagai contoh, apa yang kerajaan pernah melakukan adalah projek PPRT, Program Pembangunan Rakyat Termiskin. Apabila program perumahan ini diteruskan, maka orang untuk mendapatkan sebuah rumah atau tempat penempatan dia lebih mudah. Dan seterusnya adalah santuni orang miskin. Kita menyediakan barang-barang keperluan harian. Sebagai contoh yang boleh kita lihat pada baru-baru ni, isu-isu banjir dan sebagainya, banyak orang-orang yang menyantuni bagi orang yang kurang pendapatan ada masalah. Sekiranya rakyat Malaysia diterapkan dengan perangai atau pendedahan sebegini, apabila suka menyantuni orang dan sebagainya, maka kadar kemiskinan negara kita juga turut berkurang. Sebab apa? Kadang-kadang kerajaan terlepas pandang bagi golongan-golongan yang seperti ini. Oleh itu, kita sebagai rakyat juga perlu memainkan peranan yang penting bagi mengatasi isu kemiskinan negara kita. Okay, yang seterusnya adalah menyediakan peluang pekerjaan. Rata-rata negara kita juga peluang pekerjaan berkurang. Apabila peluang pekerjaan ini berkurang dan sebagainya, rakyat tidak dapat bekerja. Dan apabila tidak bekerja, maka diorang tidak ada pendapatan seharian.
Bila tiada pendapatan, maka diorang tak dapatlah makan, nak beli rumah dan sebagainya. Itu dia meningkatkan kita punya kadar kemiskinan dan akan membuatkan pembangunan ekonomi negara kita juga menurun. Oleh itu, pihak tertentu perlulah menyediakan peluang pekerjaan dan peluang pekerjaan tersebut perlulah mengikut tahap kelulusan. Rata-rata yang baru-baru ini, kalau kita perasan dalam surat khabar dan sebagainya mengatakan kadar graduan yang menganggur itu pelajar universiti yang menganggur, peratusnya semakin lama semakin meningkat. Ini disebabkan mereka tiada peluang pekerjaan mengikut kelulusan mereka masing-masing. Oleh itu, perlulah kita menyediakan banyak peluang pekerjaan mengikut tahap kelulusan supaya apa yang mereka pelajari itu dapat digunakan, dapat diterapkan dalam apa pekerjaan yang mereka lakukan. Yang seterusnya adalah menyediakan pekerja yang berkualiti. Oleh itu, kerajaan juga perlu menyediakan pekerjaan yang berkualiti bagi meningkatkan pembangunan ekonomi negara. Sekiranya ada membuat pekerjaan yang orang kata pekerjaan yang sia-sia atau pekerjaan yang tidak ada bagi impak kepada negara, maka itu merupakan satu pembaziran bagi sebuah negara. Maka sediakan peluang pekerjaan yang berkualiti yang mampu meningkatkan ekonomi negara, bahkan mampu meningkatkan pembangunan ekonomi negara dan kemajuan negara. Apabila peluang pekerjaan tersebut ada, maka ekonomi negara juga akan terus meningkat. Dan seterusnya, pekerjaan yang mengikut perkembangan semasa. Rata-rata di luar negara dan sebagainya telah cenderung kepada orang kata IR 4.0 lah, Industry Revolution 4.0. Oleh itu, negara juga perlu up to date ataupun orang kata tahu perkembangan isu semasa atau menyediakan peluang-peluang pekerjaan yang mengikut perkembangan semasa supaya kita tidak ketinggalan dengan negara-negara luar. Sebab negara-negara luar yang mengikut perkembangan isu semasa merupakan negara-negara yang pembangunan ekonomi yang sangat maju dan sangat pesat. Oleh itu, Malaysia juga turut mengikut isu perkembangan semasa tersebut supaya kita tidak ketinggalan zaman lah dan mengikut peredaran masa. Seterusnya adalah menyediakan pekerjaan yang banyak kelebihan. Ini sebagai contoh, kalau boleh pekerjaan itu perlulah memberikan banyak benefit kepada masyarakat. Apabila banyak kelebihan dan benefit, mereka akan stabil atau orang kata kadar kemiskinan tu akan kurang jugalah. Ada berkait dengan isu kemiskinan juga. Dan apabila isu kemiskinan kurang atau secara amnya, pembangunan ekonomi negara juga turut meningkat. Contoh kelebihannya menyediakan medical card, lepas tu menyediakan bonus atau menyediakan alam perumahan dan sebagainya. Okay, yang seterusnya, isu yang ketiga adalah membantu perusahaan negara yang terjejas. Baru-baru ini yang kita dapat tahu, lebih-lebih lagi pada 2020, bermulanya pandemik COVID-19, kebanyakan rata-rata perusahaan kecil atau sederhana serta perusahaan berat juga terjejas dalam ekonomi negara. Oleh itu, kerajaan juga perlu memenang serius bagi mengatasi masalah ini. Antara apa yang boleh mereka pihak tertentu dapat menyelesaikan masalah ini adalah menyediakan seminar usahawan. Sebab apa? Kebanyakan usahawan negara kita ini kebanyakan boleh pergi jauh, tetapi mereka tak boleh pergi disebabkan mereka tiada orang yang mengajar atau guide dia dalam bidang usahawan. Sebab apa? Dalam perniagaan ni, dalam berbisnes, dalam berusahawan ni perlu juga ada seorang mentor ataupun seorang guru supaya mereka dapat dibentuk dan dibimbing supaya mereka berjaya dalam bisnes. Sama juga dengan belajar, kita pun selaku pelajar pengajar Islam pun perlu ada guru untuk mengajar benda ni. Kita tak boleh belajar sendiri. Dan kita tidak boleh berjaya sendiri tanpa bimbingan guru. Sebenarnya membuat bimbingan bersemuka. Ini apa yang saya maksudkan yang pertama tadi. Ketiga, menyediakan modul dan plan perancangan perniagaan. Sebab apa? Bila kita kerajaan menyediakan perkara-perkara ini, menyediakan modul dan sebagainya, usahawan tahu apa yang perlu mereka buat. Kebanyakan usahawan dan mereka tidak tahu apa yang mereka kena buat, apa perancangan diorang untuk perniagaan ini.
Kadang-kadang orang suka berniaga ni sekadar untuk mengisi masa lapang saja. Yang seterusnya adalah menyediakan modal perniagaan kepada usahawan-usahawan baru. Kebanyakan orang ni takut nak berniaga disebabkan mereka tiada modal. Oleh itu jika kerajaan menyediakan modal dan sebagainya, mereka akan cubalah sebaik-baik untuk majukan dalam bisnes ini. Seterusnya adalah industri berat. Industri berat juga merupakan benda yang terjejas apabila COVID-19 ini. Yang pertama, menggalakkan ekspor ke luar negara. Sekiranya kita punya industri berat ni banyak mengeksport ke luar negara, maka ekonomi negara juga akan meningkat dan mata wang negara juga akan turut meningkat apabila kita banyak mengeksport barang. Apabila ramai orang di luar negara memakai barangan kita, secara amnya ekonomi juga negara juga akan meningkat. Seterusnya, memperbanyakkan industri berat di Malaysia. Industri berat sebagai ini juga akan membantu negara kita punya ekonomi negara dan menyediakan projek industri berat di luar negara. Ini sebagai contoh, dulu Malaysia pernah terlibat dalam menara Burj Khalifa. So apabila ada projek-projek industri di luar dan industri dalam Malaysia juga akan mendapat projek atau mendapat tender dan mereka akan berpeluang untuk menjana pendapatan di situ. Yang seterusnya, pengurusan kewangan. Yang poin yang seterusnya bagi cadangan mengatasi isu-isu pembangunan ekonomi negara adalah mengurus kewangan yang betul dan tulus. Kebanyakan orang bankrupt atau bungkus disebabkan mereka tak ada ilmu pengurusan kewangan yang betul dan tulus. Oleh itu, rakyat juga perlu bijak menguruskan kewangan. Sekiranya mereka tahu menguruskan kewangan, walaupun gaji mereka kecil, kalau bijak menguruskan kewangan, dia tidak akan menjadi satu masalah, dia tidak akan menjadi satu beban jika kita pandai mengurus kewangan. Selain itu adalah membayar cukai pendapatan. Apabila negara kita rata-rata mengikut kajian, mengikut berita harian, rata-rata rakyat, ada orang yang enggan untuk membayar cukai pendapatan. Sekiranya mereka ni membayar cukai pendapatan, maka pembangunan ekonomi negara juga turut meningkat apabila mereka membayar cukai pendapatan. Ini merupakan perkara yang sangat penting bagi sebuah negara kita dan perlu mengambil tindakan kepada yang tak nak membayar cukai. Selain itu, hutang negara juga meningkat disebabkan banyak mahasiswa tidak membayar hutang PTPTN. Sebab apa? Dalam sesi pembelajaran mereka menggunakan duit, dan apabila mereka tidak bayar, hutang negara juga akan meningkat. Seterusnya adalah mengelakkan korupsi. Ini ditujukan pada ahli politik. Apabila kita punya politik negara tidak stabil, banyak penggunaan duit, maka kita punya mata wang akan jatuh dan ekonomi negara juga akan turut merundum. Okey, kita akan pergi ke slide yang seterusnya. Itu slide seterusnya adalah halangan perkembangan ekonomi Malaysia. Sebab apa? Dalam negara kita, dalam perkembangan ekonomi Malaysia juga ada halangan yang menyebabkan ekonomi kita ni, negara kita ni tidak meningkat. Bila halangan ini kita dapat ditolak tepi atau kita dapat atasi halangan tersebut atau dapat menyelesaikan halangan ini, maka pembangunan ekonomi kita juga akan terus stabil dan terus meningkat dan dapat bersaing dengan negara luar. Okey, halangan pertama dalam pembangunan ekonomi Malaysia, pertama adalah kemelut politik negara. Kemelut politik negara. Ketidakpastian politik domestik ini menjadi antara risiko utama yang boleh merancangkan pemulihan ekonomi Malaysia. Dalam pada petikan ini, kemelut politik ini merupakan orang kata masalah utama sebenarnya dalam pembangunan ekonomi negara. Apabila politik negara kita tidak stabil, maka perkara-perkara lain juga tidak akan stabil. Sebab apa? Politik ini merupakan tunjang awal atau tunjang utama dalam penentu sesebuah negara.
Jika politik sesebuah negara itu stabil, politik tersebut tulus dan sebagainya, maka perkara lain seperti pembangunan, seperti ekonomi negara juga, kemajuan negara juga turut meningkat. Sebab apa? Politik ini merupakan pemimpin, dan sesebuah negara yang maju ditentukan oleh pemimpin yang hebat. Sesebuah negara hebat ditentukan oleh pemimpin yang hebat. Oleh itu, sekiranya kemelut politik ini dapat ditolak tepi terlebih dahulu dan hanya memfokuskan kepada kemajuan negara, maka ekonomi negara kita juga akan turut meningkat. Lebih-lebih lagi, impak negatif yang diceritakan oleh penularan pandemik COVID-19 ni menyebabkan kita punya pembangunan ekonomi negara turut terjejas. Dan dalam COVID-19 ni juga terdapat juga banyak kemelut politik, pembalahan politik dan sebagainya, tukar kerajaan dan sebagainya. Ini juga merencatkan kita punya kemajuan negara kita. Dan apabila politik kita tidak stabil, negara-negara luar akan mengambil kesempatan kepada negara kita, dan menyebabkan negara pelabur-pelabur luar tidak kurang percaya kepada negara kita. Sekiranya kestabilan politik kita terjamin, insya-Allah keamanan negara juga terjamin dan ekonomi negara juga akan terjamin. Yang seterusnya, poin yang seterusnya adalah kemelut pada sesi parlimen dan tidak kestabilan dalam pakatan yang memerintah boleh menyebabkan kelewatan pembentangan rancangan Malaysia ke-12. Ini bila orang terlalu memfokuskan kepada kemelut politik, perancangan negara juga turut terjejas. Mereka tidak dalam parlimen, mereka bukan baru ini yang kita nampak dalam parlimen, mereka bukan membincangkan tentang pembangunan ekonomi atau rancangan kemajuan negara, tapi mereka hanya bergaduh dan cuma menyelesaikan hanya untuk kepentingan masing-masing dan sebagainya. Dan seterusnya, membatasi perbincangan berkaitan semakan semula had hutang, terutama ekonomi hutang domestik menghampiri paras had statutory. Ini apa yang disampaikan oleh ahli ekonomi kanan kita. Apabila kemelut politik ini terus, maka ekonomi negara juga akan terus menurun juga. Sebab itu pentingnya menolak kita punya kemelut politik negara kita. Poin yang terakhir bagi halangan perkembangan ekonomi Malaysia adalah pengurusan kekayaan hasil bumi. Malaysia merupakan sebuah negara yang kaya dengan hasil bumi, antaranya biji timah, petroleum dan sebagainya lah. Oleh itu, negara kita juga perlu bijak dalam mengurus kekayaan hasil bumi. Sekiranya kekayaan hasil bumi ini tidak dimanfaatkan sebaiknya, tidak dimanfaatkan peluang ini sebaiknya, maka itu merupakan perkara yang sia-sia. Orang kata peluang itu kita mensisihkan peluang yang ada di dalam negara kita. Sebab negara kita ini masa zaman dahulu merupakan pengeksport biji timah yang terbesar di dunia. Dan negara kita juga mempunyai petroleum yang terbaik, antara petroleum yang terbaik di dunia. Oleh itu, kita perlu bijak menguruskan kekayaan hasil bumi ini. Kerana apa? Yang pertama adalah sumber hasil bumi ini terhad. Sebab sumber hasil bumi ini tidak dapat diperbarui. Lagi biji timah dan petroleum. Dan sumber ini sumber yang lama kelamaan akan berkurang dan akan habis. Sekiranya kita tidak bijak menguruskan kekayaan hasil bumi ini, maka kita tidak memanfaatkan peluang tersebut dengan sebaiknya. Oleh itu, negara kita juga perlu menggunakan hasil bumi ini dengan strategi yang betul. Dan perlu menyediakan pengurusan sumber bumi, menyediakan lebih banyak penyelidikan berkaitan penerokaan, penilaian dan pembangunan produk. Sebab apabila kita hanya menjual hasil bumi sahaja, kekayaan hasil bumi sahaja, ia memberi keuntungan yang sedikit kepada negara. Sekiranya kekayaan hasil bumi itu kita membuat penyelidikan, membuat penerokaan, memproses perkara tersebut kan, memproseskan perkara tersebut dan kita mengeksport ke negara, ia memberikan peluang yang banyak bagi negara kita untuk meraih pembangunan ekonomi negara. Dan poin seterusnya, nilainya akan
akan jauh lebih tinggi sekiranya dijual setelah diproses dan dibangunkan produk berinovasi. Contoh sebagai contoh getah. Negara kita juga mempunyai getah, dan bila getah, kalau kita hanya menjual getah saja menjual getah cair itu saja, keuntungannya sikit. Tapi apabila kita menjual yang setelah diproses, contohnya getah itu dijadikan kasut ke, dijadikan perkara-perkara yang boleh mendatangkan manfaat kepada orang lain, dan apabila dijual keuntungannya agak tinggi. Contoh petroleum negara kita juga merupakan petroleum terbaik, dan apabila kita menjual di luar negara dan mendapat permintaan yang tinggi, dan bayaran dia juga turut tinggi apabila barang itu menjadi permintaan yang ramai. Okey, dan refleksi untuk ni, untuk pembentanggan ini tidak dinafikan ekonomi Malaysia seperti ekonomi dunia serantau akan berhadapan cabaran tahun ini. Kerajaan kita telah mengambil inisiatif yang bersungguh-sungguh untuk memajukan ekonomi negara kita. Kita boleh lihat kadar kemiskinan pendapatan negara telah bertambah dari semasa ke semasa. Ini membuktikan dasar-dasar yang dijalankan oleh kerajaan Malaysia adalah berkesan untuk memajukan ekonomi negara. Dan pembangunan ekonomi negara juga bukan hanya dimainkan peranan oleh sebuah kerajaan, tapi dimainkan peranan oleh kita sebagai rakyat Malaysia. Itu saja pembentangan untuk hari ini. Sekian saja wa taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.